sisi yang agak mencukupi terus ke dalam perlawanan kita di antara Onyx Esports menentang Todak. ya, dan sekarang ni kita dapat melihat di mana Atlas ditugaskan untuk menjaga mid lane terlebih dahulu, di mana Drian dan juga Cewek asalnya akan memberikan fokus yang tinggi untuk mengambil red buff dengan pantas sebelum mereka anti-mage dan juga MA. Oh, ini dia. Kita selalu kata yang mana Tamus ini adalah lane bully, tapi kita terlupa yang Baxia juga lebih lane bully kerana dia punya shield itu boleh digunakan tanpa henti, dan sekali lagi Sasa akan bertemu dengan X-Ray. Di bahagian mid lane pada masa kini adakah first blood Oh, akan terjadi? itu dia, pergerakan telah pun dilakukan. Iwan terpaksa melarikan diri. Fome mungkin terpaksa gunakan flicker, tidak ada bantuan, dan Fome akhirnya menggunakan flicker, tetapi anti-mage sudah pun menunggu. Agak lewat sebentar tadi untuk dia melarikan diri. Telah pun dijangkakan kerana mengambil masa yang agak lama. Nak flicker ke tak? Nak flicker ke tak? Di mana itu memberikan ruang kepada anti-mage untuk melakukan rotasi, untuk pergi kepada kawasan yang mungkin boleh dijangkakan di mana Fome akan flicker. Ya. Jadi mungkin sedikit terlambat pilihan dilakukan sebentar tadi, dan Onyx Esports berjaya mendapatkan first blood, dan kita masih lagi tidak melihat invasi yang dilakukan oleh mana-mana pihak pada masa kini. Oh, saya sebenarnya menjangkakan, okey, kita lihat dahulu pertarungan yang akan berlaku. X-Ray akan dan wow, gabungan yang cantik pada Onyx, begitu pantas dan mereka bijak dalam menggunakan Granger, yang mana Granger itu bukanlah untuk menamatkan, tapi ianya sebagai satu permulaan untuk memperlahankan pihak lawan. Ya, Death Senjata boleh saja digunakan untuk memulakan teamfight ujung AoE dan juga range yang agak jauh. Anti-mage bertegur sapa dengan Moon terlebih dahulu, tetapi sedikit sukar nak menangkap Moon kerana mudah saja untuk mereka jadi burung dan juga terbang ke sana ke sini. Dan sekarang ni kita melihat Todak cuba melakukan rotasi kepada top lane. Sasa cuba untuk menghalang, tetapi Onyx Esports begitu pantas melakukan rotasi. Okey, pergerakan telah pun dilakukan, dan lihat bagaimana 4 orang daripada pasukan Onyx telah pun tiba dan Todak terpaksa berundur. Jalan mereka telah pun orang kata dibaca oleh pasukan Onyx. Berikan kepada Onyx Esports. Iwan sekarang dengan 0-4-0. Saya lebih menjangkakan, tapi kita lihat pertarungan terlebih dahulu. Fatal Link berjaya untuk dihilangkan. Ciku, Last Insanity telah pun dilakukan dan Moon terpaksa berundur. Lihat, sepatutnya Farsa dia boleh tahan daripada mereka push, tetapi sepertinya pasukan Todak cakap hang jaga diri sendiri dan tak ada siapa yang akan cuba untuk menahan Abyssal Arrow yang keluar dari Selena. Ini yang saya risaukan apabila melihat line up daripada tim Todak sebenarnya tadi. Ia ada fasa untuk melakukan pertahanan, tetapi Xbox kalau buka Last Insanity tak kisahlah nak masuk ulti Last Insanity. Dan Drian yang menggunakan Selena dengan mudah saja free aim kerana tahu posisi di mana dengan begitu mudah. Iwan, saya mungkin sepatutnya Iwan menggunakan emblem yang baru itu, iaitu Conclusive Blast, yang mana kalau dia gunakan emblem itu damage dia lebih tinggi, tapi Iwan sentiasa orang kata menjadi target, dan itu dia masuk di hadapan. X-Ray terpaksa melarikan diri, damage telah pun dikeluarkan, dan itu dia akhirnya Feather X-Ray berkesan dan mereka berjaya untuk mendapatkan seorang, tapi mereka mengejar Ciku hingga ke dalam. Double kill dia berjaya untuk diberikan sebentar tadi, dan sekali lagi mereka berjaya untuk memaksa turret dive ini. Ya, boleh dikata Bye. anti-mage. Okey, 1-1, tetapi ianya berbaloi untuk pasukan Onyx Esports. Ya, namun begitu kita dapat melihat di mana Todak juga walaupun ketinggalan daripada segi gol dan juga pengawalan map, mereka masih lagi mampu untuk memberikan saingan. Terutamanya apabila nak melakukan pertahanan dengan adanya Feather Strike, dengan adanya bantuan turret di bahagian depan, sedikit sukar tim Onyx Esports untuk mengganggu pertahanan tersebut. Jadi ini mungkin boleh memberikan peluang kepada tim Todak, masa dan juga uang kepada Ciku untuk mendapatkan farm yang diperlukan, kerana kita tahu carry di fasa late game mudah saja untuk meleburkan nyawa sesiapa sahaja. Persoalannya adakah sempat untuk Ciku mencapai tahap tersebut ataupun tidak? Okey, 7,000 dah pun perbezaan. Dan saya tak tahu adakah mereka mampu. Itu dia, mereka memaksa teamfight ini dan mereka mungkin akan dihukum. Tapi dengan paksaan tersebut, sekurang-kurangnya Ciku berjaya untuk mengambil turret di bahagian top, dan mereka akan mengorbankan X-Ray. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Iwan mungkin masih kedua. Moon terbang, tetapi Moon terpaksa menggunakan Purify-nya dan Fatal Link menangkap seorang diri. Lihat. Wow!
Death Sonata meletup Moon. Cubaan yang baik untuk Blanket ini. Sekarang ini cuma dua sahaja daripada ahli Tim Todak yang untuk melakukan pertahanan ni Kuto. Tak ada apa-apa nampaknya yang boleh dilakukan. Mereka tengah tank taruh sebentar. Tadi dah lihat bagaimana Mei cuba untuk ke belakang tapi tidak berjaya. Tapi itulah dia Death Sonata. Dah di nerf tu. Nerf dia hanyalah kepada slow sedikit sahaja Kuto. Tapi damage Death Sonata masih lagi berbisa. Tidak boleh nak ditahan ataupun nak dipandang rendah begitu sahaja. Dan sekarang ni kita dapat melihat Tim Todak cuba untuk berkumpul semula. Cuba untuk melakukan pertahanan formasi. Tak tahu mengapa begitu jauh. Ui, ganas betul ganas Rasi sebentar tadi dah double kill. Kritikal daripada cewek sebentar tadi sangat tinggi. Wow, Zain, wow. Saya masih nampak peluang untuk Tim Todak melakukan comeback. Tetapi jalan nak mendapatkan kemenangan tu bukanlah satu jalan yang mudah. Itulah dia damage yang sangat tinggi daripada Granger dan sekarang Iwan 170. Kemudian X-Ray juga akan terkorban. Tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan sekarang. Mereka boleh menamakan game ini. Kali ini lebih pantas. Kali ini lebih kemas. Atlas. Dan itu dia Atlas ke hadapan. Tak ada Fatal. Ada rupanya. Dan itu dia Moon. Terkena Stone Cold Stunner. Dan terus saja Fatal Link terkorban di situ. Stone Cold Stunner terus masuk ke bawah tanah. Gone begitu sahaja.